Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ini kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek ibadat darjah 4. Kita akan masuk kepada pelajaran yang baru iaitu pelajaran 6 yang bertajuk tayamum. Baiklah para pelajar, seperti pelajaran yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan menyapu huruf. Kita dah belajar berkaitan dengan pengertian dia. Kita dah belajar berkaitan dengan tempoh menyapu huruf. Apakah syarat-syarat yang membolehkan menyapu huruf, apakah perkara-perkara yang membatalkan huruf dan sebagainya kan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan lihat pula berkaitan dengan tajuk tayamum. Baiklah para pelajar, seperti biasa yang pertama mari sama-sama kita lihat pengertian tayamum. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum pada bahasa bermaksud tujuan, manakala pada syarak pula ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan berserta niat dengan cara yang tertentu. Ini adalah anggota tayamum. Ada dua sahaja iaitu muka dan dua tangan. Okey, berbezalah dengan berwuduk kan. Okey, berwuduk ada 4 anggota, manakala tayamum hanya ada dua sahaja iaitu muka dan dua tangan. Mestilah berserta dengan niat dengan cara yang tertentu. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana cara-cara untuk bertayamum. Baiklah, sebelum tu kita lihat dulu syarat tayamum. Okey. Syarat yang mengharuskan tayamum ada 6 perkara. Yang pertama, uzur sama ada musafir atau sakit. Ni misalnya Amir dia bawa motor kemudian dia aksiden. Lepas tu tangan dia berbalut, tangan dia disimen. Jadi tak boleh kena air kan dekat situ. Jadi dibolehkan ataupun diharuskan untuk Amir bertayamum. Seterusnya yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah jika ada syak dalam diri kita. Misalnya, betul ke dah masuk ni waktu solat ataupun rasanya dah masuk ni waktu solat. Jadi dalam diri kita ni ada syak berkaitan dengan waktu solat, dah masuk waktu solat. Jadi dekat situ tidak sah tayamum kita kalau ada syak berkaitan dengan masuknya waktu solat. Kita kena betul-betul yakinlah. Sekarang dah pukul gini, dah masuk waktu solat lah. Kita boleh bertayamum, kemudian kita boleh tunaikan solat. Macam tu. Seterusnya yang ketiga, ketiadaan air dan telah mencari di tempat tinggal dan persekitarannya. Misalnya dekat rumah kita tak ada air, kita pergi rumah jiran pun tak ada air, kita pergi dekat kawasan-kawasan dekat persekitaran kita pun tak ada air juga. Jadi kita diharuskan untuk bertayamum. Seterusnya yang keempat, uzur menggunakan air kerana mungkin ditakuti akan menghilangkan nyawa ataupun manfaat pada anggota. Misalnya ada air dekat kawasan yang berhampiran, tapi jika ditakuti dirinya daripada ada binatang berbisa ataupun binatang buas ataupun musuh ataupun takut hartanya dicuri, dia diharuskan untuk bertayamum. Seterusnya yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang atau untuk dirinya. Misalnya dekat rumah kita hanya ada air cukup-cukup untuk kita minum, untuk kita masak, untuk kita bagi binatang peliharaan ke misalnya kan. Okey, jadi air tersebut hanya cukup untuk binatang dan untuk diri kita sendiri. Jadi diharuskan juga untuk bertayamum. Seterusnya yang keenam, menggunakan debu tanah yang suci. Okey. Baiklah para pelajar, seterusnya mari kita lihat rukun tayamum. Rukun tayamum ada 5 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Kemudian yang keempat, menyapu kedua tangan hingga siku bagi tepukan yang kedua. Kemudian rukun tayamum yang kelima ialah tertib. Mestilah mengikut susunan. Okey, kita lihat satu persatu. Rukun tayamum yang pertama ialah niat. Nawaitu tayammuma listibahatis salah
fardan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua ialah memindahkan tanah kepada anggota badan. Seterusnya, rukun tayamum yang ketiga ialah menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Okey. Disunatkan menghaluskan debu yang melekat pada tangan. Okey, kemudian menyapu muka untuk tepukan yang pertama. Kemudian, rukun tayamum yang keempat ialah menyapu kedua tangan ke siku bagi tepukan yang kedua. Okey, kita ulang lagi sekali untuk tepukan yang kedua. Kemudian disunatkan untuk menghaluskan debu yang melekat pada tangan. Kemudian kita sapu dua belah tangan hingga ke siku. Didahului dengan tangan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Okey. Baiklah, seterusnya rukun tayamum yang terakhir ialah tertib, iaitu wajib mendahulukan menyapu muka daripada menyapu tangan. Sama ada tayamum kerana hadas kecil atau besar, atau mandi sunat dan lain-lainnya. Inilah tertib ikut susunan. Okey, dahulukan sapu muka dahulu, baru sapu tangan. Tak kisahlah sama ada tayamum ke, berwuduk ke, ataupun mandi sunat dan lain-lain. Okey. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tayamum. Untuk kita lihat pengertian tayamum, rukun tayamum, syarat-syarat yang mengharuskan tayamum. Okey. Jadi pada pelajaran yang akan datang kita akan lihat pula perkara-perkara sunat ketika tayamum. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tayamum. Kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari dan masa yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.